dan mengapa kamu tidak beriman apabila Rasul mengajak untuk beriman kepada Tuhanmu? وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya mendoakan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan ceria gembira pada hari ini untuk kita terus belajar, baca, faham dan mengamalkan intipati daripada kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan pada semua yang berada di Facebook, yang berada di depan kaca TV sekarang ini ceria gembira menanti kepada perkataan-perkataan daripada Allah untuk kita sama-sama hayati pada hari ini. Alhamdulillah, kita adalah umat alhamdulillah. Apa khabar Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah penonton sudah bersedia untuk kita sama-sama. Hari ini kita nak melihat kepada surah 57 Ustaz ya. Surah besi ya, surah Al-Hadid yang mengandungi 29 ayat dan surah ini adalah surah Madaniyah. Ya, apa surah Madaniyah ini nanti kita cerita. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan yang belum ambil mushaf boleh ambil mushaf di rak di almari masing-masing dan boleh muat turun ya, buat muat turun bagi yang tidak ada mushaf, muat turun Smart Quran untuk sama-sama kita hayati. Dia ada keberkatan ya, ada perasaan yang berbeza apabila kita melihat satu persatu ayat Al-Quran Al-Karim yang akan memuliakan siapa sahaja yang berinteraksi dengan ayat ini Ustaz ya. Jadi Ustaz, mari kita sama-sama mulakan majlis kita ini. Kita nak mengulang balik, nak menyemak balik kefahaman kita dan nak menguatkan dalam diri kita Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih membacakan surah Al-Fatihah Ustaz ya. Untuk kita sama-sama hayati, untuk kita melihat balik tiga perkara penting dalam surah Al-Fatihah, iaitu kita mengenal, makin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat pemurah penyayang ya, memberikan kita macam-macam dalam hidup kita ini Ustaz ya. Pada tuan-tuan yang berada di rumah, kena rasa kasih sayang itu pada setiap masa dengan mengucapkan alhamdulillah pada setiap hari. Dan yang keduanya adalah untuk kita merasakan kita hamba, kita perlukan pertolongan dan kita perlukan kepada apakah jalan hidup. Ya, jadi dalam surah Al-Fatihah ini kita nak bawa kepada surah Al-Hadid pada hari ini Ustaz. Pasal surah Al-Hadid ini adalah surah Madaniyah, surah yang turun ketika Nabi sudah berhijrah ya, sekitar 4-5 hijrah itu. Jadi surah Al-Hadid ini surah besi, ada 29 ayat. Hari ini kita akan melihat sampai ayat yang ke-15 sahaja dan insya-Allah pada hari esok kita akan menyambung ya pada ayat yang ke-16 hingga 29. So apakah yang ada dalam surah ini ya, secara ringkas Ustaz ya, latar belakang surah ini, orang-orang Islam sudah pun pergi ke Madinah. Jadi bila 4-5 tahun bercampur dengan macam-macam jenis orang, dia tak macam dekat Mekah, mereka amat melalui latihan yang intensif. Bila sampai dekat Madinah ya, bercampur dengan pelbagai jenis orang, iman itu ada yang turun.
Iman tu turun pasal bercampur-campur dengan orang-orang di sekitar situ. Jadi apakah sinopsis daripada ayat 1 hingga 15 pada hari ini? Kita akan melihat kembali kepada orang-orang beriman disekolahkan semula. Ya Ustaz ya. Allah perkenalkan balik iman, kenal balik kekuasaan Allah. Biasanya topik ini adalah surah Makkiyah. Tetapi kali ini ia berada setelah Nabi dah berhijrah, sahabat sudah berhijrah kerana mereka sudah lemah iman, ya. Tanda lemah iman tu nanti kita akan tengok, dan kita akan melihat macam mana Allah memperkenalkan dalam 6 ayat pertama. Dan kemudian pada ayat 7 hingga 11 Allah memberitahu dua perkara yang penting sebagai tanda iman yang kuat, iaitu iman dan infak. Dan kita sebenarnya ada ekstra sikit pada hari ini, sambung ayat 12 hingga 15, iaitu kita bercakap tentang orang iman ni macam mana, orang yang kufur ni macam mana di akhirat nanti, Ustaz ya. Jadi apa kata tuan-tuan yang sudah bersedia ya di rumah, mari kita buka muka surat 537 ya. Kita memulakan surah Musabbihat. Ini salah satu surah Musabbihat, surah yang bermula dengan sabbaha ataupun yusabbihu, yang ada 7 dalam Al-Quran, kerana surah-surah ini adalah sekolah ataupun apa istilahnya, surah menyekolahkan balik orang-orang beriman ya, untuk kita sama-sama juga sekolah pada hari ini. Allah ingatkan dan isinya amat-amat penting untuk kita hayati pada hari ini. Ustaz, mari kita sama-sama. Terima kasih sahabat saya Ustaz Fazrul, sidang penonton yang dimuliakan lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita terus sekali lagi bersama dengan salah satu daripada surah seperti mana Ustaz sebut Al-Musabbihat. Antaranya surah Al-Hadid yang dimulakan dengan perkataan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, diguna dengan sabbahalillah, dengan maksud kita bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Kerana Allah Ta'ala ni memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Bukanlah bermakna kalau ada orang yang sombong, dia tak nak puji Allah, Allah tu jadi kurang. Allah jadi kurang sempurna. Tidak. Allah Ta'ala tetap sempurna. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita, bahkan kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama kita mulakan daripada ayat yang pertama hingga yang ke-6. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, ayat 1 hingga 6 yang sebentar tadi Ustaz ya. Sebenarnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah, siapa sahaja yang sedang mengikuti sekarang ini, sila sekolah sekarang. Ya, sila beri perhatian, jangan banyak cakap, sila beri perhatian pasal apa? Pasal ini adalah sekolah penting bagi orang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang beriman pada waktu ini kena sekolah balik walaupun waktu COVID-19 Ustaz ya. Walaupun tak pergi sekolah ataupun dah dewasa, ayah dah banyak pengalaman, sedang sibuk bekerja, tolong dengar, sekarang ini waktu sekolah. Ya. Apakah yang Allah beritahu di dalam ayat pertama ini? Allah menyatakan apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apakah maksudnya di situ tuan-tuan? Allah beritahu kepada kita semua bahawa semua yang ada di muka bumi ini bertasbih. Kamu ni mengapa tasbih kamu sudah hilang makna? Mengapa kamu bertasbih ya walaupun sembahyang ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tetapi kadang-kadang hilang makna. Ayat 1 hingga 6 ini Allah menyekolahkan balik orang beriman pada zaman Nabi. Allah mensekolahkan balik kita pada zaman ini. Tolong beri perhatian. Tolong beri perhatian, dengar elok-elok bahawa sebenarnya kamu sudah hilang makna dalam tasbih yang telah diberikan. Padahal semua di muka bumi ini bertasbih betul-betul mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan wahwal aziz, Allah perkasa. Tak rasa ke Allah ini amat perkasa? Allah ini bijaksana. Mengapa tidak ambil Allah ini sebagai pedoman yang menyusun kehidupan kita? Ini adalah sekolah daripada Allah kepada orang beriman pada 45 Hijrah tuan-tuan. Mereka adalah orang yang sudah masuk Islam. Mereka bersama Nabi. Tetapi surah ini turun kerana Allah beritahu dalam ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ard, kerajaan Allah. Kamu ada tangan. Kamu ada kereta, kamu ada rumah, ada anak, ada kerja sekarang ini milik siapa? Ini milik Allah sebenarnya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu masih sibuk lagi dengan semua perkara tetapi kamu tidak endah kepada raja yang menguasai hidup dan mati dan juga berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan paling awal, paling akhir, az-zahir wal batin, yang zahir, yang batin Allah tahu. Apakah maksud di situ tuan-tuan yang boleh kita faham daripada ayat ini? Satu yang pelik sedikit dalam ayat ini Ustaz ya, ada wa di situ. Ada wa. Biasanya kalau di ayat pertama Al-Azizul Hakim. Kalau ayat yang kedua itu yuhyi wa yumit, itu pasal dalam bentuk fi'il. Tapi kalau nama Allah biasanya tidak ada wa. Tetapi di sini ada al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin, ya. Antara awal dan akhir itu dia antonym, ya, kata lawan. Zahir wal batin itu kata lawan. Nak menceritakan bahawa realiti paling utama adalah Allah. Realiti paling utama adalah Allah. Allah tahu atas setiap sesuatu. Pada ayat yang keempat, Allah menyatakan Allah menjadikan segala langit dan bumi dalam 6 masa. Allah bercerita perkara ini nak menunjukkan hebatnya Allah. Bila kita baca ayat ini tuan-tuan, kita akan rasa rendah diri bila melihat kepada langit dan bumi. Rasa rendah diri. Pasal ada orang yang terlampau sibuk sangat Ustaz ya, pada zaman 45 Hijrah pada tahun 2020 yang dia sibuk di depan TV ataupun di depan internet sampai terlupa rasa rendah diri kerana mungkin dia stay at home ya, tak sempat untuk melihat ke langit. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, langit masih ada lagi di luar insya-Allah. Kita masih lagi ada bumi yang Allah ciptakan itu untuk kita nikmati selepas ini. Sebenarnya daripada ayat ini Allah suruh kita rasalah rasa merendah diri. Allah menyekolahkan balik dan pada ayat yang ke-6 itu ataupun 5 Allah memberitahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Urusan umur maksudnya urusan kita ini adalah niat dan juga pelaksanaan. Ada orang ada niat Ustaz ya, nak buat sesuatu tapi tak jadi-jadi lagi. Sebenarnya semua urusan itu kembali kepada Allah, Allah yang berkuasa. Dan pada ayat yang ke-6, matahari ataupun siang dan malam saling bertukar-tukar. Apa yang telah dibuat oleh saya kena lihat pada diri saya, matahari dah buat kerja dia, siang dan malam bertukar. Saya dah buat apa sebenarnya? Dah masuk hari yang ke berapa Ustaz hari ni? Hari yang ke berapa tu? 29. 29. PKP ketiga. Ya, sudah hari 29. Apa kemajuan yang dah ada yang dapat Allah berhentikan segala-galanya? Mantap, sekolah daripada Allah untuk orang beriman dan ini mesej untuk kita semua. Allah beritahu apa yang perlu dibuat dalam ayat seterusnya. Mari Ustaz, kita sama-sama. Okey.
sama-sama kita baca ayat yang seterusnya. Yang mana ayat yang kita baca ini sepatutnya menyedarkan kita semua bahawa bagaimana Ustaz sebut tadi, bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan, menyebut tentang kekuasaan Allah, langit dan bumi, makhluk yang sangat besar. Nak banding kita manusia ini, sepatutnya kita manusia menjadi manusia yang merendah diri, tidak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ini patut menyedarkan kita daripada lamunan. Kadang-kadang setiap hari berlaku siang dan malam tanpa kita peduli di sana ada yang mentadbirnya. Mudah-mudahan. Seterusnya pada ayat yang ke-7 hingga ke-11 surah Al-Hadid. InsyaAllah sama-sama kita membacanya. A'udzubillah minasyaitanir آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 7 hingga 11 ini menceritakan bila Allah sudah sekolahkan kita tuan-tuan ya. Tadi di online tadi ada Rafiqah katanya tadi Allah sekolahkan tidak kira usia ustaz ya. Dan ada beberapa orang memberi komentar bahawa 6 ayat ini amat penting ya. Ada daripada beberapa orang di sini. Jadi apakah yang boleh kita ambil pelajaran pada bahagian yang seterusnya? Allah beritahu apakah standard, apakah perkara yang perlu dilakukan oleh individu, orang-orang tak kira usia. Ya, ini kita bercakap tentang sahabat ini yang sudah beriman, sudah berhijrah daripada Mekah. Pada 4-5 hijrah itu diingatkan dengan surah Al-Hadid. Ini mesej kepada tuan-tuan, pada ibu ayah yang sudah beragama Islam mungkin 5-10 tahun ya. Kalau katakan di Mekah itu 13 tahun, campur 4 tahun, 17 tahun. Jadi ini mesej kepada orang yang sudah Islam 17 tahun ke atas ataupun 15 tahun ke atas. Sekolah balik dan apakah yang perlu dibuat pada ayat yang ke-7? Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasul. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, iaitu infakkan
apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ya. Istilah kat sini mustakhlifin ini kalau kita tengok kepada terjemahan di sini iaitu infakkanlah sebahagian daripada harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya, ya. Jadi satu adalah kalau katakan harta, tapi potensi, talent ataupun bakat yang kita ada, masa tuan-tuan yang ada di rumah bagi saya kena diinfakkan. Maksudnya iman kepada Allah dan Rasul ia mesti digunakan untuk diberikan balik semula. Ada duit kita bagi, kita wakafkan, kita derma, kita tak ada duit kita bagi masa kita, kita beri perhatian. Itu adalah standard yang Allah beritahu di dalam ayat yang ke-7 kerana ini ada ganjaran yang besar. Dan ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-10. Kalau tuan-tuan perasan ayat ke-8 ada istilah wama lakum Ustaz ya, yang kita baca awal tadi, dan ayat ke-10 Allah cakap sekali lagi wama lakum. Bahasa Melayunya ya, kalau bahasa Inggerisnya Ustaz ya, what's wrong with you? Lebih kurang gitulah Ustaz ya, bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayunya, masalah apa engkau ni? Kan? Tidak beriman ya, wama lakum la tu'minu billahi war rasul, tidak beriman pada Allah dan Rasul yang mengajak untuk beriman. Rasul dah ajak kepada beriman, mengapa begitu Ustaz ya? Ini adalah peringatan untuk saya sebenarnya tuan-tuan ya, bila beriman ini maksudnya mesti betul-betul di dalam hati ya, kerana ia memberi kesan kepada nur yang akan keluar pada akhirat nanti. Nanti kita akan tengok pada bahagian selepas kita rehat nanti. Dan yang keduanya Allah cakap pada ayat ke-10 itu wama lakum alla tunfiqu, iaitu bila beriman dia keluar dalam bentuk action, dalam bentuk amalan, iaitu kita menginfakkan, memberikan, ada duit kita bagi duit, ada masa kita bagi masa untuk membantu manusia makin dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tengok Ustaz di sini ada beberapa, saya yakin ada beberapa hukum tajwid yang Ustaz mungkin nak highlightkan ke di situ ataupun tambahan daripada Ustaz. Silakan. Sedikit saja berkenaan pada, kalau kita lihat pada ayat yang ke-8 wa ma lakum la tu'minu billah, ada tanda lam alif. Lam alif tu. Lam alif tu ada setengah-setengah mushaf yang terdapat tanda lam itu dengan maksud la taqif huna. Maksudnya jangan kamu berhenti di situ. La taqif huna ayyuhal qari. Maksudnya jangan kita berhenti kat sini kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Kerana kalau kita lihat pada makna wa ma lakum la tu'minu billah, dan kenapa kamu tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasul, war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Sedangkan Rasul ni menajak kamu kepada beriman kepada Tuhan kamu dan mengambil janji-janji kamu sekiranya kamu beriman. Maka kalau kita lihat memang Allah Taala kaitkan iman itu dengan infak. Sedekah Allah Taala kaitkan dengan iman. Mana orang sebut tadilah, orang yang ada iman dia akan lahirkan tindakan action dia untuk dia bersedekah. Kerana kita lihat dalam surah lain Allah Taala sebut bagaimana golongan yang besar di hari akhirat kelak dia nak kembali ke dunia. Antaranya nak bersedekah untuk menjadi orang yang sedekah. Maka kita diberi peluang ini, sama-samalah kita gunakan peluang yang ada pada hari ini kita masih hidup ni untuk kita membelanjakan, kerana Allah Taala sebut kita hanya wakil saja, pemegang amanah kepada harta yang kita miliki hari ini, dan bukannya seterusnya kekal sampai bila-bila. Betul. Jadi itu peringatan pada kita tuan-tuan ya, daripada ayat ke-8 Ustaz beritahu tadi, la ya, jangan diberhentikan, kena terus ya. Pasal kalau billah itu dia ada tanda bawah kan. Kalau Rasul itu tanda depan. Ini kalau kita dalam sikit, maksudnya ialah dia bukan tak percaya pada Allah dan Rasul, tetapi tak percaya pada Allah dan Rasul mengajak. Ayat lain. Ayat lain. Okey. Jadi ada maksud yang tersendiri di situ. Kenapa ada tanda itu tak? Ada tanda itu, dan Rasul mengajak kita tuan-tuan ya, dengan hadis yang ada betul-betul untuk membawa kita kepada cahaya. Nanti kita akan sambung ya. Tapi saya nak beri highlight, nak beri perhatian, tarik perhatian tuan-tuan kepada apa? Kita tengok ayat yang ke-10 tadi ada istilah wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. Ya. Allah inilah yang milik warisan. Dia bila cakap warisan ini biasanya tak cakap pada umur 5-6 tahun. Dia cakap pada orang tua pasal dia nak meninggalkan warisan. Tapi Allah cakap kalau semua orang dah habis, sebenarnya Allah yang menguasai semua perkara ini. Jadi hendaklah kita berjuang untuk infak. Ya. Jadi ini adalah dua perkara yang kita belajar, tanda kita kuatkan iman kita. Allah sudah sekolahkan kita, pastikan dua perkara ini kita buat. Kita bersambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.
Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Sebentar tadi kita membaca surah Al-Hadid ayat 1 hingga 11. Kita berkenalan tentang sekolah kembali daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tuan-tuan, ya, untuk sahabat Nabi pada 4 Hijrah ataupun 5 Hijrah itu, untuk mesej kepada kita yang sudah pun beragama Islam tetapi kadang-kadang mungkin terlupa. Maka apakah praktikal dalam kehidupan kita? Kita beriman pada Allah dan Rasul, dan yang keduanya adalah infak. Sehingga kan pada ayat 10 sebentar tadi, kalau ada yang bertanya bila saya kena infak ustaz ya? Bila saya kena gunakan masa saya, ada yang sedang bekerja ni yang kata bahawa kalau boleh saya pun nak duduk rumah juga. Sebenarnya yang bekerja inilah masa untuk infakkan, ya, untuk manfaat. Yang duduk di rumah pun juga boleh menginfakkan, memberi masa, memberi ilmu, memberi apa ustaz ya? Kalau ibu-ibu masak itu juga memberikan tenaga untuk manfaat. Dan pertanyaannya pada ayat yang ke-10 sebelum kita menyambung ayat ke-11 ataupun 12 ustaz ya. Allah menyatakan bagi tuan-tuan yang ada mushaf, istilahnya la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya, tidak sama orang yang infak sebelum menang, sebelum dia berperang. Apa maksud dia di situ? Ada waktu kita sukar, ada waktu kita belum menang lagi, ya, susah sangat kehidupan, sesuatu perkara belum berjaya lagi, kita bantu, kita derma untuk pastikan projek itu berjaya. Anak belum berjaya lagi, kita beri duit, kita bantu dia, bantu sekolah, bantu hospital sekarang dalam cabaran COVID-19 ustaz ya. Masjid belum dibina lagi, belum nampak lagi, tapi kita bantu, maka orang ini Allah cakap bahawa dia lebih tinggi darajatnya berbanding kalau masjid dah jadi, ya, hospital dah jadi, anak dah jadi apa, dah pandai, ya, semua dah jadi. Orang yang belum jadi lagi ini projeknya, infaknya itu lebih tinggi Allah nyatakan, ya, sehingga kan Allah cakap di ayat 11 itu, siapa yang sudi memberikan pinjaman, yang kita mungkin akan ulang di hujung nanti. Mari sama-sama kita nak tengok bila beriman jadi apa, bila kita infak jadi apa di akhirat nanti, pada ayat yang ke-12 hingga 15 bersama dengan Ustaz. InsyaAllah kita kembali membaca daripada ayat yang ke-12 hingga 15 surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 12 hingga 15 yang kita bacakan, yang Ustaz membaca bersama dengan tuan-tuan di rumah. Ini Allah bercerita membawa kita ke akhirat, ya. Fast forward ke sana, apa jadi kepada bila kita dah sekolahkan diri kita, kita beriman betul-betul pada Allah dan Rasul, dan kita selalu infakkan. Ada yang kata infak ni mesti duit, Ustaz, ya. Tapi infak bukan sekadar duit, masa, kepakaran, ya. Tuan-tuan yang ada semangat, beri semangat kepada ada orang yang mungkin tak bersemangat dengan PKP yang ketiga ini, dia rasa sedih, dia rasa tak tahu nak jadi apa dengan kehidupan, maka semua itu adalah infak yang amat-amat penting yang Allah telah berikan kepada kita, potensi, Ustaz, ya. Jadi Ustaz ada tadi ada Muhammad Azmi Ibrahim tanya, Ustaz boleh tak Ustaz Tirmizi beritahu jenis taranum apa yang dibaca? Ustaz ada nama ke taranum? Kalau Ustaz sebelum ini mungkin ada kata apa jiharkah, ada nahwan kan. Jadi Ustaz sila. Untuk berkenaan dengan lagu-lagu ni dia adalah nama-nama ni. Sebenarnya lagu ni sebagai alat saja. Dia sebagai alat untuk kita menambahkan kesan lagi apabila kita membaca Al-Quran. Kerana perintah Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran ini dengan suara kamu. Zayyinul Quran bi aswatikum. Maksudnya hiasilah Al-Quran ini dengan suara-suara yang ada pada kamu. Maka suara ni tidak boleh dipisahkan dengan alunan. Maka alunan tu adalah nama-namanya yang dinisbahkan sebagai bayati, nahwan, jiharkah, sabar dan sebagainya. Sebab saya tak berani nak inform pada awal sebelum saya baca lagu tu. Kerana kadang-kadang bila saya baca, saya tak boleh nak expect saya nak mula dengan lagu apa. Kerana bila kita melihat pada ayat Al-Quran tu, strukturnya, maknanya, maka dia akan lahirlah alunan-alunan yang bersesuaian dengan makna tadi. Maka kalau bila sudah saya baca, saya boleh beritahulah lagu apa. Maka saya baca tadi adalah taranum, disebut sebagai taranum nahawan. Nahwan ni antara kesan dia memberi kesan pada jiwa orang yang mendengar. Taranum nahwan. Kita selalu dengar macam masyayikh imam-imam di Mekah baca, bila dibaca lagu nahwan, umpama Syekh Bandar Balilah, antaranya bila dibaca lagu nahwan memang sangat menjentik hati kita, memberi kesan. Maka saya sekadar mana yang saya mampu, saya buatlah nahwan, Ustaz, ya. Nahwan. Okey, baik. Jadi itu nama lagu yang ditanyakan oleh Cik Azmi tadi, ya. Untuk kita hiasi, ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk ni, Allah jadikan langit itu cantik, tapi ada fungsi kan. Jadi kalau tadi Ustaz cakap tentang hiasi, bagi cantik suara itu, tapi ada fungsi juga. Fungsinya untuk Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, dan itulah yang menyebabkan iman kita itu bertambah, Ustaz, ya. Allah menyatakan pada ayat yang ke-12, yauma taral mu'minin, iman sebenarnya orang beriman, mukminin mukminat itu pada hari akhirat itu nanti, ya, kamu nampak dia seperti apa, cahaya mereka bersinar di depan dan di sisi kanan mereka, Ustaz. Ya, dalam perbincangan ayat ini rupanya yang di depan itu keluar kerana iman pada Allah dan Rasul yang tadi kita dah bincang, ya. Dan daripada aimanihim, daripada kanan itu kerana tangan-tangan kanan mereka itu sentiasa infakkan, ya, infakkan ataupun tubuh badan mereka itu dia mungkin tak infak harta, tapi dia bagi masa, tolong cuci, tolong angkat, tolong kongsikan ilmu dan sebagainya. Maka ia menjadi cahaya, dua cahaya ini, ya, untuk orang yang beriman, untuk orang beriman, ya. Dan Allah menyatakan busyrakum, ya. Ini adalah kabar gembira, motivasi untuk kita semua bahawa, cuba kita bayanglah tuan-tuan, ya, Ustaz, yang tuan-tuan yang berada di rumah, cuba tengok bila buka TV Hijrah, ya, gelap je kan. Gelap, empat segi tu gelap, tak nampak kita, Ustaz. Kita duduk kat sini bercahaya ke apa ke, gelap.
maka kita pun rasa pelik, kita akan tutup lah kan. Tak adalah orang ada dekat Facebook tersebut. Tetapi kalau ada cahaya, barulah kita tertarik. Dan di akhirat nanti, bila tidak ada cahaya, bagi orang-orang yang munafik, itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-13, yauma yaqulul munafiqun, ya, orang-orang munafik itu kata apa? Lelaki dan perempuan munafik, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Ya, dia nak ambil cahaya daripada orang beriman. Dia kata dia nak minta, kemudian kembalilah kamu, orang beriman kata, balik, pergi ke belakang, cari sendiri cahayamu. Pasal apa? Pasal sebenarnya cahaya di akhirat nanti tak boleh kongsi dah. Yang boleh kongsi, tuan-tuan yang ada kat rumah, bila rasa dapat cahaya daripada Al-Quran ini, share apa yang ada ni, beritahu orang, tuan-tuan yang berada di depan TV, beritahu nanti pukul 12 nanti kita dengar, kita dapat sedikit pencerahan. Itu yang kita boleh share sekarang. Ya, boleh share dekat Facebook, tapi kat sana tak boleh share dah. Tidak boleh kita kongsikan. Malah suruh pergi ke belakang, pergi balik, cari, lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Subhanallah. Maksudnya dulu dia kawan, ya, tapi sekarang ini ada dinding, ada pintu itu, orang beriman dalam, ya, penuh dengan rahmat, dan di luar itu penuh dengan azab. Ya, ada istilah yang digunakan sini adalah bisurin, ya, ada kaitan dengan suwarun, ada kaitan dengan surah. Itu sebabnya bila kita selalu baca Quran, tuan-tuan, kita dapat cahaya. Bila kita dapat pencerahan demi pencerahan, kita akan berlindung di sebalik surah-surah. Surah ini maksudnya dinding, dia ada benteng dalam satu bandar itu, dia ada benteng, itu namanya suar ataupun surin, surah. Dan inilah yang kita buat. Kita mendalami dalam Quran Time ini. Bagi sebahagian yang mungkin terkejut, saya rupanya seronok untuk mendalami Quran, kerana Quran ini ada surah. Dia memberi benteng dalam diri kita, sehingga kan kita makin kuat mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ayat itu, ayat 14, ya, orang munafik memanggil orang mukmin. Mari kita tengok, ini cerita yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Bukankah kami dulu bersama kamu? Ustaz, ya, mereka kata, kita dulu kan sama, kan? Maka jawab orang beriman, benar, tapi kamu, ini adalah operasi, proses macam mana orang yang beriman pada zaman Nabi, ya, tetapi rupa-rupanya bila sampai ke akhirat, rupanya dia terpisah, digelar munafik. Ini orang Islam pada zaman Madinah itu, pasal biasanya surah-surah dalam Al-Quran, Ustaz, ya, akan cakap pasal orang beriman, orang kafir. Orang beriman, orang kafir. Tapi kalau di surah ini, surah Madaniyah ini, orang beriman dibezakan dengan orang munafik. Bukan orang kafir, orang munafik. Iaitu apa? Mereka ni menganut Islam, tetapi dia tidak ikut tadi, beriman pada Allah dan Rasul betul-betul, dan dia tidak mahu berjuang, infak. Bila orang nak pergi infak, dia cabut. Bila dapat harta ghanimah daripada perang, dia datang. Itu ciri orang ini. Jadi katanya, ya, dalam ayat yang ke-14 ini, yang pertama apa yang berlaku pada mereka ini masuk Islam tetapi akhirnya jadi orang munafik dan akhirnya dapat azab ini. Yang pertama, walakinnakum fatantum. Yang pertama, kamu mencelakakan diri kamu, istilahnya ialah kamu meletakkan diri kamu pada situasi fitnah. Apa maksud situasi fitnah? Kamu masuk, ya, seseorang itu mungkin masuk jumpa kawan-kawan yang merokok ke ataupun yang buat dosa ke, tak apa, saya masuk tak apa, kan? Saya kuat, saya nak dakwah dia, kan, Ustaz, ya. Dia kadang-kadang ada niat dah bagus. Tapi bila dia masuk, kan, dia bergelumang dengan perkara yang tak baik itu, akhirnya dia tenggelam. Jadi dia tidak jaga diri dia daripada situasi, environment, kawan-kawan yang sesuai. Dia rasa tak apa, saya tak nak jadi tertinggal, saya nak jadi cool. Jadi akhirnya watarabbastum. Itu yang kedua. Dia bertangguh-tangguh dalam dia nak buat sesuatu. Sembahyang dia tangguh. Pasal apa? Pasal saya dah bercampur dengan kawan yang makan dekat restoran, meeting sampai pukul 3.30. Jadi saya nak sembahyang awal, malu, kan? Alim sangat konon. Jadi saya tangguhkan. Itu perkara kedua. Ini yang berlaku bagaimana seorang beriman boleh jadi orang munafik dalam zaman Nabi dan juga pada zaman 2020 ini. Dan selepas itu yang ketiga, bila dia sudah mula bertangguh-tangguh, apa jadi, tuan-tuan? Wartabtum. Dia ragu-ragu pula, Ustaz. Ragu-ragu, betul ke solat ini boleh menyebabkan saya berjaya?
Betul ke kalau baca Quran ini company saya boleh kuat untuk maju ke depan? Betul ke kalau saya beriman dia sudah mula meragui dan dia akan ada soalan, lebih ragu dan yang keempatnya dia akan wagharrat kumul amani. Dia akan ditipu oleh angan-angan harapan Ustaz. Itu sebabnya Ustaz, kalau Ustaz boleh ulang balik ayat 14 ini sebagai pasak kepada diri kita, ya, jangan sampai kita buat perkara pertama meletakkan diri kita dalam keadaan bahaya, ya, di mana waktu itu digelar fitnah, kemudian nanti kita akan ada budaya kedua bertangguh-tangguh buat kebaikan, lepas tu dia mula ragu-ragu kepada kebenaran dan akhirnya dia tertipu, dia rasa macam tak apa kot, tak sembahyang lambat pun saya boleh masuk syurga lagi Ustaz. Okay? Tak baca Quran tak faham pun tak apa, it's okay kan, nanti Orang kata apa? Angan-angan kosong. angan-angan kosong. Amani, ya. Mari kita Ustaz, tuan-tuan di rumah ikut Ustaz untuk Sama kita sama-sama hayati balik tentang ayat yang sangat penting untuk kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ciri-ciri munafik ini. Allah Ta'ala selamat bersihkan hati kita daripada sifat munafik dan jauhkan kita daripada ciri-ciri orang-orang yang munafik. InsyaAllah. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Sadaqallahul Azim. Itulah peringatan daripada Allah SWT. Allah mengetahui pada ayat yang kita baca sebentar tadi Ustaz, ya. Allah mengetahui. Awal tadi Allah bercakap tentang Allah tahu fis sudur pada ayat yang ke-6. Ya, kita rujuk balik pada ayat ke-6 itu, iaitu wahwa alimum bizatis sudur. Allah tahu apa yang ada pada sudur. Sudur ini adalah lapisan paling luar sekali dalam hati kita. Allah tahu. Yang ada kaitan juga dengan otak kita, tentang apa sahaja signal dalam diri kita ini Allah tahu. Allah tahu. Jadi salah satu yang Allah tahu ialah macam mana orang yang beriman boleh menjadi orang yang munafik, ya, orang yang hilang cahaya di dunia ini sampai akhirat nanti dia minta cahaya daripada orang beriman untuk dia pergi berjalan menuju ke syurga, tapi tak dapat Ustaz, ya. Dia berada di belakang dinding di bahagian azab, yang orang beriman dalam rahmat. Kerana apa? Dinding itu ada kaitan dengan surin tadi, ada kaitan dengan surah. Orang beriman suka dengan surah-surah dalam Al-Quran. Ya, suka dengan surah-surah Al-Quran. Makin dia bersama dengan surah dalam Al-Quran, dia tidak akan fatantum. Tak berani nak masuk ke dalam kawasan bahaya. Dia tahu ini bahaya, ini tak bahaya. Pasal ada orang dia tak tahu dia bahaya ke tak. Dia rasa macam kawan, okeylah kan, muda, umur 30 40 waktu kerja. Alah, biasalah Ustaz, ya. Tapi itu fatantum, itu adalah fitnah. Dan yang keduanya ialah watarabbastum, iaitu bertangguh-tangguh, ya. Tangguh-tangguh tak apa, alah. Jadi awal lagi 40 tahun kan, tunggu dulu pencen baru baca Quran. Ataupun baru 50 tahun kan, tunggu dulu nanti, kita bukan orang Arab kan nak faham semua, tak apa. Nabi, jadi dia bertangguh-tangguh, tapi itu semuanya adalah daripada fatantum, ya, kerana dia sudah bercampur dengan kawan, dengan environment yang tidak sesuai. Dan yang ketiga tadi ragu-ragu, dan yang keempatnya dia tertipu Ustaz, ya. Sehingga kan dalam ayat yang akhir 15 tadi itu, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan daripada kamu mahupun orang kafir, tempat kamu di neraka itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, buruk sangat Allah cakap ini Ustaz, ya. Dia lebih kurang kalau ayah ingatkan kamu kalau tak belajar betul-betul, kamu nanti dapat E, kamu nak buat apa nanti? Lebih kurang gitulah kan. Teruk nanti abah tak nak. Begitu dia. Berkali-kali Allah ulang di situ kepada kita, tuan-tuan, ya. Kerana apa? Kerana walaupun ada fidyah, ada tebusan. Tebusanlah dia apa? Okay, kalau orang pergi kena tangkap tu, okey, tebusan ataupun bayar sekejap untuk dia keluar, tak boleh.
Dan Allah cakap tebusan tak ini ada ikat jamin Ustaz. tidak ada ikat jamin. Itu istilah lebih tepat kan. Tidak ada ikat jamin dan Allah letakkan minal ladina kafaru, daripada orang kafir. Maksudnya orang munafik ini dengan orang kafir ini dia sekali. Ya, daripada fidyah orang munafik, kafir ini tidak. Tapi orang munafik sebenarnya dia beriman. Asalnya beriman, nak dia masuk Islam, tetapi ada dua perkara yang dia tak sekolah. Maksudnya dia tak sekolah, iaitu tadi beriman pada Allah dan Rasul, ya, dan tandanya itu dia selalu infak. Kita doakan Ustaz agar kita dapat sama-sama menghargai, dan selepas doa nanti saya nak Ustaz sekali lagi baca satu ayat bersama dengan tuan-tuan, tapi kita doa dahulu. Kita minta kepada Allah SWT agar kita jadi orang yang sentiasa disekolahkan walaupun COVID-19 ini menghalang semua ke sekolah, tapi adik-adik yang kat rumah, tuan-tuan yang umur sudah 50, 60, 70 tahun, Allah izinkan kita untuk bersekolah pada hari ini. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحان الله الحليم. سبحان من تعطف بالعز وقال به. سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فإنك أنت الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك ببركة القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك ببركة القرآن العظيم أن ترفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran yang kami baca ini ya Allah, Engkau angkatlah segala bala dan wabak ini ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah segala bala dan wabak ini ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah apa yang kami lafazkan huruf demi huruf pada hari ini ya Allah sebagai sesuatu yang akan memberatkan timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami istiqamah ya Allah dalam membaca Al-Quran ya Allah serta mentadaburinya ya Allah dan beramalkan isi kandungannya ya Allah. Ya Allah, kami seluruh rakyat Malaysia menadah tangan berdoa kepadamu ya Allah agar keampunan daripada-Mu ya Allah.
Kami sedar akan terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, kami sedar kami terlalu asyik dengan dunia yang sementara ini sehingga kami lupa untuk menambahkan bekalan amal soleh kami, Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami leka dengan anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami leka dengan isteri-isteri kami, Ya Allah. Kadang-kadang kami leka dengan dunia, dengan handphone, dengan internet dan sebagainya, Ya Allah. Ya Allah, kami akui kesalahan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami akui kesilapan kami, Ya Allah. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, Ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau tidak mengampunkan dosa kami dan merahmati kami, pasti kami di kalangan orang-orang yang rugi, Ya Allah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkanlah hati-hati kami semua dengan sifat-sifat munafik, Ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkanlah hati-hati kami semua daripada sifat munafik, Ya Allah. Dan Ya Allah, Kau bersihkanlah amalan-amalan kami daripada riak, Ya Allah. Ya Allah, Kau bersihkanlah amalan kami daripada riak, Ya Allah. Sesungguhnya Kau lah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa dan salah silap kami, Ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Berilah peluang kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami, Ya Allah. Sungguh Kau lah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz. Moga-moga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara yang boleh kita laksanakan Ustaz ya, berdasarkan pada sekolah yang Allah berikan sebentar tadi, ayat 1 hingga 15. Yang pertama, carilah solusi atas apa sahaja masalah hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdasarkan pada ayat 6, Allah tahu segala apa yang ada dalam sudur pada hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baca dan amalkan Quran untuk keluar daripada kegelapan menjadi surah yang menjadi nur kepada diri kita. Ya, berteraskan pada ayat 9 sebentar tadi. Dan ayat 10, ya, ayat 10 sebenarnya saya nak minta Ustaz baca ayat 11 lepas ini, 11, ya, 10 dan 11 ini, tapi Ustaz baca ayat 11 sahaja. Macam mana nak naik pangkat? Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jawapannya pada ayat 10 dan 11. Tapi Ustaz minta baca ayat 11 pendek sebelum kita mengakhirkan, insya-Allah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah mengingatkan kepada kita bahawa Allah ni kaya, ya. Allah mengingatkan kepada kita bahawa dalam ayat ini siapa yang sudi meminjamkan. Ya, Allah tak cakap suruh bagi. Dia lebih kurang macam ni Ustaz. Mak call kita, mak cakap, "Mak nak pinjam duit daripada kamu boleh?" Kalau mak call kita Ustaz, nak pinjam duit, nanti mak bayar balik. Rasanya apa perasaan seorang anak yang mendengar perkataan daripada mak begitu? Itu memang anak yang langsung tidak sensitif pada mak ataupun ayah yang berada di rumah. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan Allah sebenarnya boleh minta sahaja, tapi Allah mengatakan pasal kamu ni kedekut sangat kan, kamu ni teruk sangat, tak apalah, tolong pinjamkan. Tolong pinjamkan, nanti Allah akan lipat gandakan pinjaman itu. Allah gunakan perkataan qardan hasana. Moga-moga tuan-tuan kita beriman, kita infakkan, kita wakafkan sebanyak mungkin apa yang kita ada dalam kehidupan kita. Salah satu caranya tuan-tuan yang berada di rumah boleh mewakafkan Al-Quran, ya. Kita nak berikan kepada pesakit-pesakit di hospital di seluruh Malaysia, ya. Kita doakan mereka mendapat manfaat daripada nur daripada Al-Quran yang akan dibawakan. Ada tertera di atas layar ataupun skrin nombor akaun. Kita doakan inilah pinjaman kita kepada Allah, ya. Allah pasti akan membalasnya kembali. Mengakhirkan program kita, kita ada kuis. Kita ada kuis Ustaz. Kita nak tanya Ustaz, apakah soalan kuis tajwid untuk Ustaz Termizi. Untuk di rumah pastikan catat, kumpulkan sampai hari Jumaat dan hantar, insya-Allah. Ustaz silakan.
Okey, sedang penonton yang dimuliakan lagi sekalian. Untuk soalan tajwid pada hari ini, Ya. bagi surah Al-Hadid daripada ayat 1 hingga 15 yang kita baca hari ini, Ya. sila nyatakan 3 contoh izhar syafawi. Sila Izhar nyatakan 3 contoh izhar syafawi yang terdapat dalam surah Al-Hadid daripada ayat 1 hingga ke ayat 15. Oh, okey. Selamat menjawab. Izhar syafawi Ustaz ya, bukan izhar halqi ya. Bukan. Izhar syafawi soalannya. Dan soalan yang kedua, tadabbur, apakah seruan Allah untuk diamalkan dalam ayat 7 surah Al-Hadid? Apakah seruan Allah untuk diamalkan dalam ayat 7 surah Al-Hadid? Kumpulkan, hantarkan pada hari Jumaat nanti insya-Allah di nombor telefon yang akan dimaklumkan ya, dan juga boleh saja #quiz MQT ya di Facebook ya. Kita akan ulang balik pada hari esok dan pada hari Jumaat untuk kita kumpulkan. Jadi semoga tuan-tuan semua berjaya menjawab dengan yang baik dan ada hadiah ya menanti. Itu ya. #quiz MQT dan nombor WhatsApp bagi yang hantar WhatsApp 011-5856-4437. Bertemu lagi kita ulangan pada malam ini 10 malam insya-Allah.